Kumpulan kami terdiri daripada 10 orang ahli, yaitu boleh dilihat nama-nama kami yang sudah tertera di dalam slide. Berdasarkan sejarah awal, asal-usul mengenai orang sungai adalah bermula pada tahun 1881. Apabila residen pertama Sandakan, yaitu Sir William Pryor, menjalankan ekspedisi menyusur sungai Kinabatangan sehingga ke kampung Imbok yang masih wujud pada ketika ini. Sewaktu ekspedisi tersebut, rombongan beliau telah terserempak dengan sekumpulan masyarakat yang sudah bertamadun dengan berkebolehan mendirikan pertempatan di tebing sungai serta bercucuk tanam di tebing sungai yang diberikan dengan imej berambut panjang dan mempunyai kulit kemerah-merahan. Namun, disebabkan masalah komunikasi ketika itu, beliau tidak mengetahui asal-usul masyarakat tersebut, dan untuk memudahkan beliau telah menamakan kumpulan masyarakat ini dengan panggilan The River People, yang bermaksud orang sungai. Masyarakat yang tinggal di pinggir sungai yang dirujuk oleh orang sungai terus berkembang dan pertempatan mereka sering tertumpu di tebing-tebing sungai utama seperti Sungai Bengkoka, Sungai Labuk, Sungai Sungut, Sungai Paitan, Sungai Kinabatangan, dan Sungai Segama. Pemilihan tempat ini boleh dikaitkan dengan cara hidup masyarakat ini yang gemar bercucuk tanam dan sentiasa mencari kawasan yang subur, terutama kawasan lembangan sungai. Seterusnya adalah orang sungai ini terbagi kepada beberapa sub-etnik, yaitu dinilai melalui penggunaan bahasa sukuan ataupun linguistik. Orang-orang sungai di kawasan Beluran, Ranau, Paitan, Telupit, Pitas, dan Beaufort mempunyai bahasa sukuan yang sama karena menggunakan dialek Paitanik. Dari segi sosial, orang-orang sungai juga mempunyai perkembangan sosial yang boleh dibanggakan. Contoh dia adalah tarian orang sungai seperti titikas, karatikung, manggalai abai, berunsai, dan tarian gabang. Juga sering dipersembahkan di majelis rasmi di Sabah. Peralatan musik yang digunakan terdiri pada gaban kayu, kuling tangan, kapung, dan gong. Alat musik ini diperbuat daripada besi dan kayu. Sehubungan dengan itu, kesenian dan kebudayaan orang sungai juga sudah mulai diperkenalkan melalui program-program seni dan budaya, yaitu termasuklah seni pertandingan tarian dan juga program seperti cultural exchange ke luar negara. Terdapat 30 suku kaum bangsa sungai yang terdapat di seluruh negeri Sabah. Antaranya adalah Kalabuan, Kuamut, Tingkabung, Makiang, Mangkak, Minokok, Paitan, Pingkas, Pawang, Rumanau, Siligitan, Sinabu, Sinom, Ropok, Sumpan, Sugud, Sukang, Suyat, Tambagan, Teraga, Tiningkas, dan Tindakot. Akhir sekali, tarian orang sungai seperti tikas, berunsai, dan tarian gaban juga sering dipersembahkan di majelis-majelis rasmi ataupun majelis perkawinan di Sabah. Hubungan orang sungai dengan kaum-kaum pribumi Sabah yang lain juga adalah amat baik, dan tidak heranlah masyarakat di Sabah ini boleh hidup di bawah satu bumbung walaupun terdapat perbezaan agama dan bangsa. Status bahasa ini sememangnya jauh ketinggalan kepada bahasa-bahasa lain seperti Kadazan Dusun, terutamanya karena Kadazan Dusun ini dapat ditakrifkan sebagai bahasa yang telah diterima oleh masyarakat Malaysia dan juga telah terkenal di negara-negara luar. Namun etnik sungai ini kemungkinan akan berkembang dari semasa ke semasa tentang banyak keistimewaan dan juga banyak keunikan yang terkandung dalam etnik sungai ini. Jadi sebagai kesimpulan yang dapat saya takrifkan di sini adalah status bahasa sungai ini dia belumlah masih tenggelam, tetapi dia terkenal di antara masyarakat-masyarakat tertentu yang berada di Sabah sahaja, malahan di Sarawak juga pun
telah mula untuk dikenali tentang etnik sungai ini. Jadi sebagai orang yang berbangsa sungai ini, sama-samalah untuk menunjukkan keunikan, menunjukkan apa sebenarnya terkandung dalam bahasa etnik sungai ini untuk menunjukkan bahwa status ini dapat diubah untuk menjadikan bahasa dan etnik ini lebih terkenal pada suatu hari nanti. Usaha ataupun langkah yang boleh dilakukan untuk melestarikan bahasa sungai. Antara usaha dan langkah yang boleh kita lakukan untuk memartabatkan bahasa sungai adalah dengan ibu bapa boleh mengirim surat dan menghantar mesej kepada anak mereka yang belajar ataupun bekerja jauh dengan menggunakan bahasa sungai. Sebenarnya, tindakan ini sewajarnya diimplementasi di kalangan keluarga yang mempunyai etnik sungai kerana ia menunjukkan bahawa bahasa sungai ini adalah bahasa ibunda mereka yang kekal digunakan dalam perbualan keluarga. Sebenarnya, terdapat juga sebahagian daripada keluarga di Malaysia yang lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris di dalam komunikasi mereka. Sifat nafsi ini boleh diibaratkan seperti kacang melupakan kulit kerana tindakan tersebut seolah-olah menepikan bahasa yang membentuk pemikiran dan diri mereka pada asalnya. Maka, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting di dalam keluarga bagi penggunaan bahasa etnik kerana kebanyakan perkara khususnya komunikasi awal kanak-kanak adalah datang sendiri daripada ibu bapa. Selain itu, penerbitan buku, bahan bacaan, seni lagu serta kandungan digital yang menggunakan bahasa sungai seharusnya digalakkan. Kerancakan bidang penerbitan dilihat semakin perlahan kerana revolusi teknologi hari ini dan ia perlu diupdatasi dengan segera. Masyarakat terdahulu sebenarnya disajikan dengan baik-baik saja dan syair daripada karyawan-karyawan yang mampu menyuntik semangat diri dan negara. Namun, perkara tersebut sudah tenggelam di kemajuan zaman. Masyarakat hari ini tidak lagi mempunyai wadah-wadah yang berilmu yang mampu melahirkan semangat cinta akan negara serta nilai-nilai murni yang lain. Sebaliknya, kita disajikan dengan drama dan hiburan yang hanya mengeluarkan tawa dan tidak membentuk minda masyarakat ke arah yang lebih baik. Persepsi dan budaya ini seharusnya disedari oleh masyarakat dan semua pihak dan mula bertindak untuk mengubah kepada perkara yang lebih bermanfaat. Misalnya, masyarakat terdahulu di kawasan Pantai Timur mempunyai seni wayang kulit yang mengetengahkan isu-isu semasa dan memberikan pengajaran kepada penonton yang menikmati seni warisan tersebut. Redaksinya, karya dan terbitan kreatif yang menggunakan bahasa ibunda kita akan lebih bermakna jika masyarakat mula menghargai dan menyokong karyawan-karyawan untuk terus menghasilkan wadah kepada masyarakat. Akhir sekali, kita seharusnya menggalakkan masyarakat terutamanya orang bahasa sungai sendiri untuk mengikuti laman sosial berkaitan etnik sungai di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube dan lain-lain. Generasi zaman sekarang terutamanya generasi Y dan Z sering melayari media sosial. Maka dengan mengikuti laman sosial berkaitan etnik masing-masing, seseorang itu mampu serba sedikit belajar mengenai bahasa etniknya jika diperhati hari-hari. Kesimpulannya, masyarakat sekarang lebih cepat mempelajari sesuatu, terutamanya bahasa, jika sering melayari laman sosial setiap hari. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang keistimewaan etnik sungai. Suku kaum orang sungai ini terbagi kepada beberapa sub-etnik yaitu dinilai melalui penggunaan bahasa linguistik. Berbagai pecahan suku bagi kaum orang sungai itu sendiri, mana bahasanya juga berbeza mengikut daerah masing-masing. Suku kaum orang sungai menganut pahaman yang berbeza-beza, ada yang beragama Islam, Kristen, dan ada yang masih mengamalkan pahaman animisme. Seni bina, seni tampak, seni tari, sistem nilai dan budaya merupakan kesenian dan artefak yang boleh disaksikan oleh kaum orang sungai. Sebagai contoh, binaan rumah yang kukuh dan unik atau dihiasi ukiran kayu yang halus, hasil kerap tangan yang halus dan berbagai motif, sebagai contoh tudung saji, tikar mengkuang, sulaman, tekad tenunan yang halus dengan rapi pada sarung bantal dan baju tradisional. Seni hasil yang menarik yaitu serempak untuk pengantin perempuan dan seni hias sempangan. Ekonomi suku kaum orang sungai banyak bergantung pada sumber alam semula jadi di sekeliling mereka.
Suku kaum orang sungai terkenal sebagai penuai sarang burung yang sangat mahir dan berani, di samping memiliki beberapa jenis peralatan penuaian sarang burung yang canggih diwarisi dari nenek moyang. Teknik dan penggunaan peralatan penuaian ini masih lagi dipraktikal untuk digunakan sehingga kini yang terdapat di Gua Gamantong, Gua Madai, dan Gua Batu Timbang. Sebagai kesimpulannya, suku kaum orang sungai yang terdapat di kawasan negeri Sabah dapat dilihat bahwa masyarakat orang sungai merupakan adat yang sentiasa berkembang dalam pelbagai aspek. Oleh itu, adalah sangat penting menjadi tanggung jawab masyarakat kaum sungai untuk memartabatkan sukuan ini supaya tidak ditelan zaman untuk generasi yang akan datang. Itu saja daripada saya, sekian dan terima kasih. Untuk membuat dapatan kajian dan perbincangan dengan secara lebih lancar, kami telah membuat Google Form untuk memudahkan responden mengisi. Dan dalam Raja 1 yaitu peratusan pelajar UMS yang berbagai bangsa atau etnik, dan dalam responden ini terdiri daripada 11.5% ialah berbangsa Kadazan, dan selain itu responden terdiri daripada 19.2% ialah berbangsa Dusun, dan terdapat 11.5% responden terdiri daripada berbangsa Melayu dan berbangsa Sungai, dan berbangsa Cina ialah bersama iaitu 19.2%. Dan selain itu, dalam Raja 2 yaitu peratusan bahasa ini di kalangan pelajar UMS, dan keputusan ini pun melalui Google Form, dan responden ini terdiri daripada 20.31 ialah berbangsa Sungai yang ramai dalam kalangan pelajar IPT UMS. Selain itu, responden terdiri daripada 23.1% ialah berbangsa Cina, dan berbangsa Dusun pun sama dengan 23.1%. Kesimpulannya, etnik Sungai adalah salah satu kumpulan etnik asli yang ada di Sabah. Etnik Sungai ini juga mempunyai budaya tradisi yang menarik. Selain itu juga, etnik Sungai ini mempunyai pengetahuan yang dalam tentang hutan. Contoh-contoh alat musik bagi etnik Sungai adalah seperti gong, kulintangan, dan yang lain-lain. Untuk pengetahuan kita, etnik Sungai adalah kumpulan etnik yang paling sedikit berbanding dengan etnik-etnik lain. Sekian dan terima kasih.